Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ni kita nak cerita sikit tentang satu perkara yang saya kira perlu berlaku lah, iaitu kita kena haramkan penjualan ICE di Malaysia ni. Jadi kenapa kita perlu haramkan ICE ni di Malaysia? Ialah kerana ia akan membantu kita untuk bergerak dengan lebih yakin. Masalahnya bila kita tak ada satu tarikh akhir untuk penjualan ICE ni, pihak industri juga tidak jelas tentang apa yang kerajaan sebenarnya mahu. Dia tak nampak kita tu serius. So bila dia tak nampak kita serius, dia pun nak merancang pun susah, dia pun buat wait and see punya attitude. Jadi bila kita kata wait and see itu, dia tunggu dia wait for what? What do they want to see? Basically, they want to wait for a definite decision on something. And they want to see that decision being made clear to them. Itu pasal kita tengok di Eropah, dia orang letakkan tarikh tamat, tarikh akhir untuk pengharaman penjualan ICE. Jadi slide pertama ni, dia menunjukkan angka jualan EV. Dia sebelah kiri itu tahun lah, tahun 2021 sampai tahun 2040. Tahun 2021 jualan EV ialah lebih kurang dalam 500 unit. Mungkin lah, saya kata tak sampai pun lah, tapi sesajalah saya letak 500 unit. Tahun 2022 mereka mensasarkan mungkin boleh dapat 1000 unit jualan. Kemudian dia akan berkembang lah sampailah akhirnya kat bawah tu. Jadi ini pula ialah kita punya total industry volume sebelah kanan sekali ni, 508,000 tahun ni kan. Dan by 2030 memang dijangka kita cecah dekat lebih kurang kat 700,000. Dan saya teruskan je straight line sampailah kita hampir cecah 1 juta unit pada tahun 2040. Okay, so saya tunjuk there's a linear growth. Kita tak bagi any kind of exponential growth, kita bagi linear growth lah untuk vehicle sale tu. Carta dia jadi macam ni lah. Yang orange tu ialah sale untuk ICE, yang biru tu ialah sale untuk EV. So lah ni memang tak nampak pasal dia perkembangan dia. Kalau kita tengok angka dia tadi, mula dia 1,000, 1,700, 3,000. By 2025 kita dah 5,800. That's like 1%. 1% of EV sales at 2025. At 2030 kita ada 10% EV sales, lebih kurang 8 to 10% EV sales. Jadi bila dia sampai 8 to 10% ni, dia akan memecut laju. Pecutan laju dia bila dia cecah 10% lah. So dalam 2031 dia dah lebih 10%. Dia memecut laju, bum. So pecutan laju dia lepas 2031, sebab dia nak cecah 10% tu. Lepas 10% dia akan memecut laju. Benda ni, trend ni semua berlaku sama. Secara global pun dia akan berlaku sama. Bila dia naik 10% dia akan pecut laju. Dia akan pecut laju sampai 70-80%, dia start to taper off. Di sini barulah ada jelas pasal kita nak ban dari 2040. Jadi tahun 2040 pasal dah ban, jualan EV akan jadi 100%. Total industry volume is EV. Jadi kita dah nampak dah daripada carta ni, yang biru ni kita dah nampak dah. Oh, tu dia jualan EV tiap-tiap tahun. Senanglah nak tengok kan. Jadi kalau kita tengok cumulative EV sale, dah nampak dah. Jelas kat sini kita dah nampak dah. By the year 2040 kita akan ada 5 juta EV. Sekarang ni ada 30 juta kereta kan. Tapi nak ganti by 2030 baru kita ganti 5 juta aja. Itu makan masa lah. Mungkin lagi 20 tahun akan nak ganti semua kereta-kereta di jalan raya menjadi EV. So kita ada masa daripada sekarang sampai 2040 untuk cecah 100% jualan EV. Lagi 20 years to replace all cars. Which means kita ada about 40 years untuk industri workshop semua jangan kalut ni. Tapi ini kira angka konservatif lah. Cumulative sale kita boleh tengok tahun 2020-2021 ni kecil lah, sikit. Tahun 2025 dia dekat 10,000. Barulah handsome sikit. 2026 20,000. 2027 40,000. 2028 70,000. 2029 100,000 lebih kereta dah. Bila ada angka-angka ni, apa yang akan berlaku? Okey, dia kekangan utama EV ni kan, dua perkara, iaitu harga dan rangkaian pengecharge. Harga ni maksudnya selagi harga tu tak mampu milik, hang gebang lagu mana pun orang tak beli. Dan faktor kedua, rangkaian pengecharge. Harga kereta mampu milik ni dah ada di pasaran Eropah, dah ada kereta dalam lebih kurang 30-40 ribu ringgit dengan equivalent value. Dekat China pun dah ada, dekat India pun dah ada. Tapi dia tak boleh masuk ke Malaysia. Dia tak boleh masuk ke Malaysia sebab rangkaian charge tadi tak ada. Walaupun produk mampu milik ada, tapi orang akan still sangkut tak mau beli pasal tak ada rangkaian pengecharge.
Bila tak ada keputusan ataupun ketetapan kerajaan yang tegas macam ni, macam mana dia nak tahu bila EV tu nak banyak? Sebab industri kereta akan take a wait and see punya attitude. It could drag on to 30, 40, 50 years. Bila dia drag on macam tu, jadi susah lah orang nak build the network tu. Tapi kalau kata kita buat ban tahun 2040, sampai 2039, kita dah ada 100, lebih kurang 107,000 kereta. Boleh lah nak merancang dah. Kalau macam ni, mungkin dah ada orang kata, oh okay. By this time, kita kena ada berapa banyak dah charging station. Angka EV sales tu naik pasal bila syarikat kereta dah tahu lepas pada tahun dia tak boleh jual dah kereta ICE tu, dia start cukang lah model-model dia kepada EV. Pasal dah cakap dah, macam kat Europe, mereka dah kata 2035. So lah ni mereka ada 15 tahun lagi. Macam cakap Norway, dia kata 2025. Tak dan 2025, 2022 dah habis dah. Bulan Januari, jualan Porsche Taycan adalah lebih banyak daripada keseluruhan jumlah jualan kereta ICE di Norway. Itu maksudnya dah tak ada orang nak belilah ICE. Kelebihan EV tu dia nyata macam kelebihan smartphone. Bukan nak payah pujuk orang, bukan nak payah paksa, bukan nak payah bagi cukai ke, tak payah. Mereka akan nampak sendiri dan dia akan mau. Kalau you ban tahun 2040, mungkin tahun 2030 lah baru nak start dah kita mampu milik. Dan kalau kita biarkan industri kita bergerak lambat, kita juga yang akan rugi sebagai negara sebab dan kita akan dapat kereta-kereta yang cabuk. Kereta-kereta yang orang dah tak mau, kereta-kereta yang dah tak boleh jual kat tempat-tempat lain, dia dumping dekat kita. Bila dah bagi tarikh pengharaman ni, senanglah Perodua nak pihak kat Toyota. Mereka nak ban dah penjualan IC ini tahun 2035. Nanti Toyota kata, oh, mereka nak ban dah ke? Sungguh ni surat keluar dah. Nanti kata, okey, tak apa, kita buat. Saya bagi 10 tahun tu senang je. Pasal apa? Pasal saya kata, you ban 2035 dah kena start buat dah. Pasal mungkin the first model yang you ganti ada kat situ. Kan? Dan ada model yang you baru lancar maybe 2034, 2035. So yang tu akan makan masa 5 tahun lagi. Baru you nak boleh ganti semua model you. Dalam masa 10 tahun selalunya you dah boleh ganti semua model kereta yang you buat menjadi model baru sebab dah habis 2 model cycle. Ada tarikh mati ni senang lah orang nak buat perancangan. Itu je. TNB ke siapa ke semua buah je tarikh mati tu. All dia orang punya planning numbers dah boleh masuk dah. Syarikat-syarikat besar ni semua, kementerian-kementerian ni semua, dia orang dah ada benda ni tau. The modelling dia orang dah buat dah. Cuma sekarang ni, what numbers to put in? Macam mana you nak put in the numbers? You cannot put in the numbers because you tak tahu macam mana dia nak bergerak industri yang kita tunggu. Everybody look and see, kita pun kena look and see. Tapi kalau kerajaan bagi tarikh mati, anda boleh plug in lah. Okay, tarikh mati lah tahun 2040. 2040 kita punya volumenya 1 juta. And then you redo an S-curve balik. Ikutlah S-curve mana yang nak pakai. You punya adoption rate punya S-curve tu, you kira lah, you pilih lah mana yang nak pakai, tak kisahlah. Some people will be more accurate than others, some people will be less accurate. Itu terpulang pada masing-masing nak pakai S-curve yang mana for your adoption rate. Tapi you dah tahu dah, tahun ini mati dah 100%. Tak, buatlah you punya S-curve tu turun balik macam mana. Ikut suka you lah. Dan bila ada S-curve tu, dan baru you nampak biru versus orange ni. Bila you nampak biru versus orange ni, baru you buat cumulative sales. Bila nampak cumulative ni, barulah you boleh buat perancangan. Sebenarnya bila ada deadline, lebih senang untuk industri. Dia nak merancang. It's more challenging, but it's easier to plan for. Milestone menentukan planning. Tak ada letak milestone tu, memang dia akan ladida lah. Kalau tak buat deadline, mereka akan buat dumping kereta lama kat kita. Tak mau lah, kita tak mau jadi tempat macam tu.